Kita hari ini masuk bab baru, iaitu bab yang terakhir bagi sukatan tingkatan 5, iaitu bab 9, teknologi angkasa lepas. Okey, berkaitan dengan angkasa lepas, outer space. Okey, kita tengok bahagian pertama yang kita akan tengok ialah kita tengok dulu apa maksud satelit. Okey, 9.1 satelit. Okey, jadi satelit merupakan, kalau kita tengok nota di sini, dia adalah objek, okey, yang boleh mengorbit planet ataupun bintang, okey, yang boleh orbit. Sebagai contoh, bulan. Okey, bulan adalah satelit semula jadi, sebab ini bukan buatan, dia memang wujud yang boleh mengorbit. Maksudnya dia akan bergerak mengelilingi bumi. Okey, dia mengorbit bumi. Okay, selain satelit semula jadi, terdapat banyak satelit buatan yang manusia buat yang mengorbit bumi juga. Jadi bulan adalah semula jadi kita ada banyak orbit lagi yang sedang sebenarnya mengorbit bumi. Jadi bagi satelit buatan ini, bagi satelit ini dia ada beberapa jenis orbit. Okey, kita tengok orbit satelit yang mengelilingi bumi dikelaskan kepada 5 jenis. Ada 5 jenis di sini mengikut ketinggian mereka. Dan ketinggian orbit maksudnya berapa tinggi dia, yang ni katakan yang ni bumi, daripada permukaan bumi sampailah ke satelit tersebut. Jadi ini adalah ketinggian. Okey, ketinggian bagi satelit itu. Dan ketinggian satelit ini juga kita panggil sebagai altitude. Altitude adalah berapa tinggi daripada permukaan bumi. Okey, jadi ini adalah altitude. Maksudnya nak bagi jenis-jenis orbit ni kita ada bergantung kepada altitude, ketinggian mereka daripada permukaan bumi. Okey, kita tengok yang gambar raja ni. Okey, kalau kamu tengok yang warna ini, bahagian ni, ini adalah yang paling dekat dengan bumi ataupun ketinggiannya adalah paling rendah. Altitude-nya paling rendah sekali. Jadi bagi orbit jenis ini kita panggil sebagai low Earth orbit, low, LEO. Okey, iaitu low Earth orbit. Okey, dia adalah rendah. Okey, di mana kalau kita tengok ketinggiannya adalah daripada 180 hingga 2000 km. Paling dekat dengan bumi. Okey, lepas tu kita tengok yang kedua, yang warna biru ni. Okey, yang warna ni biru. Kita panggil sebagai medium Earth. Okey, medium maksudnya sederhana. Okey, iaitu kita tengok yang ni. Okey, orbit sederhana bumi ataupun medium Earth orbit, MEO, di mana ketinggiannya lebih tinggi daripada yang tadi. Tadi ialah 180 sampai 2000. Ini lebih tinggi dah, iaitu 2000 sampai 35,780 km. Jadi ini adalah sederhana. Dan kita ada yang tinggi, okey, iaitu kita panggil sebagai high, tinggi, HEO, high Earth orbit, orbit tinggi, di mana ketinggiannya adalah lebih daripada 35,780 km. Okey, iaitu dia lebih tinggi daripada medium tadi. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau gambar raja dia yang ni lah. Okey, HEO, iaitu dia lebih tinggi lagi daripada MEO. Okey, jadi kita sudah ada 3, iaitu LEO, MEO dengan HEO. Okey, seterusnya kita tengok yang ada 2 lagi, iaitu kita panggil sebagai orbit geopegun, okey, ataupun geostationary orbit. Okey, jadi GEO, geo ialah geografi sebenarnya. Geostationary, stationary ataupun pegun. Pegun maksudnya tidak bergerak. Okey, jadi geopegun maksudnya kita nampak macam dia tak bergerak. Secara geografi kita nampak dia macam tak bergerak. Jadi sebenarnya dia sedang bergerak, tapi dia mengikut putaran bumi
Iaitu kalau bumi kita dia boleh putar kan sendiri kan. Okey, iaitu dia putar sehari 24 jam. Okey. Jadi bagi satelit ini dia juga sama, dia juga putar ikut 24 jam. Jadi kalau kamu berada di tempat ini katakan X, maka dia akan putar juga ikut tempat X. Maksudnya X ni kalau seterusnya katakan selepas 1 jam, katakan X tu sudah sampai sini. Dan orbit ni pun akan sampai di sini. Maksudnya dia masih di atas langit yang sama. Jadi waktu kita nampak tu, kita nampak macam satelit itu tidak bergerak. Okay? Sebenarnya dia bergerak lah, tapi dia ikut kita. Jadi jenis ni kita panggil jaw pegun. Pegun maksudnya tak bergerak, tapi bukan tak bergerak, dia secara geografi waktu kita nampak macam dia tak bergerak. Okey. Jadi ini adalah GEO. Okey, jaw pegun Earth. Okey, geostationary Earth orbit. Okey. Jadi ketinggiannya adalah 35786. Okey. Iaitu ketinggian 35786. Yang tadi sampai ini saja. Okey, jadi dan sata orbit pada sata khatulistiwa, iaitu dia ikut khatulistiwa. Okey, jadi ini kita panggil jaw pegun. Okey, ataupun GEO. Okey, lepas tu kita ada yang kelima yang kita panggil sebagai orbit jaw segerak. Okey, ataupun kita panggil jaw synchronous orbit GSO. Ketinggian orbitnya ialah 35786 kilometer, sama dengan macam yang tadi, yang jaw pegun tadi. Tapi bagi ini dia mempunyai sudut kecondongan terhadap sata khatulistiwa. Jadi kalau kamu nampak yang ni lah GSO, iaitu dia condong sikit kalau banding dengan GEO. Okay? Jadi ini ada 5 jenis orbit, okay, 5 jenis orbit di mana adalah bergantung kepada ketinggiannya. Okay, ketinggiannya iaitu kita ada LEO, MEO, HEO dan kita ada jaw pegun GEO dan GSO. Okay, seterusnya kita tengok bentuk-bentuk orbit. Okay, terdapat 2 bentuk, satu ialah bentuk bulatan, satu ialah bentuk elips. Elips maksudnya bukan bulatan. Bagi bulatan dia ada satu pusat saja, tapi bagi elips dia ada 2 pusat. Okey, 2 pusat. Okey, terdapat 2 bentuk orbit iaitu bulatan sempurna dan elips. Okey, bagi GEO ya jaw pegun tadi, dia adalah orbit bentuk bulatan yang ni. Dan manakala orbit bagi MEO dan HEO ialah contoh orbit yang bentuk elips. Jadi bagi elips ni dia MEO medium sederhana ketinggian dia dan HEO high Earth orbit. Okey. Manakala bagi LEO iaitu lower yang rendah dengan GSO adalah berbentuk bulatan sempurna ataupun mungkin elips. Jadi bagi ini ialah untuk GEO. Lepas tu bagi yang LEO dan GSO dia bergantunglah, dia boleh jadi bulat ataupun elips. Okey. Kita tengok seterusnya ada 2 istilah iaitu kita panggil apogee dan juga perigi. Okey, jadi apa itu? Yang ni sebenarnya bagi bentuk elips lah. Okey, iaitu bagi satelit yang bentuk elips ada 2 kedudukan. Okey, iaitu satu kedudukan yang sangat dekat dengan bumi iaitu yang ni, perigi. Okey, dia paling dekat dengan bumi waktu dia orbit. Manakala bagi apogee adalah tempat di mana dia paling jauh daripada bumi. Okey, jadi ini kita ada di mana bumi sekarang ni berada di salah satu pusat. Sebab dia ada 2 pusat lah. Jadi dia berada di salah satu pusat. Okey, jadi dia kata apogee adalah bagi satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit yang paling jauh. Jadi apogee ni paling jauh. Jadi bagi perigi dia paling dekat. Okey, jadi ini adalah nama semasa dia bergerak di orbit itu, apakah nama waktu kedudukan yang berlainan. Okey. Hubungan antara ketinggian orbit dengan laju satelit. Jadi kalau tadi kita tengok ada LEO adalah low yang paling rendah, paling dekat dengan bumi. Kita ada MEO yang sederhana. Okey. Jadi kalau kamu tengok altitude dia, yang ni 20,000, yang ni altitude ketinggian dia hanya 705 saja, ini low. Dan kita ada high iaitu yang sangat jauh 35780.
Jadi kalau kita tengok kelajuan dia, kalau kita bandingkan kelajuan dia, iaitu kita dapati kalau dia semakin dekat ataupun LEO, iaitu rendah, dia sangat dekat dengan bumi ya. Jadi kita dapati kelajuan yang sangat tinggi, dia bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi. Kalau dia semakin jauh daripada bumi, kita nampak kelajuannya semakin rendah. Jadi ini adalah disebabkan kalau dia semakin jauh daripada bumi, maka daya tarikan gravitinya semakin rendah. Maka dia tak bergerak dengan laju, dia hanya bergerak dengan hal laju yang rendah sahaja. Jadi ini adalah ketinggian apakah pengaruh ketinggian tu dengan hal laju bagi satelit itu. Seterusnya kita tengok apa yang berlaku kepada sebuah satelit yang sedang bergerak dalam orbit tetap jika hal lajunya berkurang terlalu rendah. Jadi waktu dia berorbit, katakan ini satelit itu, yang ni bumi, katakan kalau lajunya kurang. Dia bergerak tapi lajunya semakin kurang. Kalau lajunya semakin kurang, maka dia akan jatuh masuk orbit yang lebih rendah. Jadi kalau lagi kurang, dia akan lagi dekat dengan bumi. Dan kalau dia terlalu dekat dengan bumi ataupun terlalu rendah, mungkin dia akan terbakar ataupun jatuh ke bumi. Bagaimana pula jika hal lajunya meningkat terlalu tinggi? Kalau dia tingkat terlalu tinggi, maka dia akan masuk ke orbit yang lebih jauh ataupun HEO. Dia mungkin boleh masuk HEO. Jadi ini adalah berkaitan dengan hal laju tadi. Lepas tu kita tengok seterusnya, kaedah menghantar kenderaan pelancar. Kalau kita nak hantar satelit ke orbit, ke angkasa lepas, bagi dia masuk ke orbit dia supaya dia boleh pusing, maka kita perlu ada kenderaan macam roket lah. Yang bentuk roket lah, bukan roket lah. Dia adalah kenderaan pelancar. Jadi keadaan pelancar ni terdiri pada satu ataupun lebih roket yang kecil, yang lebih kecil digunakan untuk menghantar satelit. Jadi roket ni ataupun kenderaan pelancar ni, tujuan dia ialah dia nak hantar satelit ini ke angkasa lepas. Jadi raja menunjukkan dua cara untuk menempatkan. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama, pindah secara terus. Maksudnya kita lancar dan kita bagi dia masuk ke ketinggian tertentu. Jadi ini pindah terus. Kaedah yang kedua ialah kita pakai pindah Hohmann. Bagi pindah Hohmann ni ialah dia lancar sehingga dia masuk ke orbit kecil dulu, LEO dulu. Lepas tu waktu dia sampai di perigi, tempat yang dia paling dekat dengan bumi. Kalau kamu tengok orbit yang kedua ni, yang ni bentuk elips, yang ni bentuk elips. Ini adalah tempat ketika bagi yang kedua ni, orbit yang kedua ni yang bentuk elips ni, tempat ini adalah tempat yang paling dekat dengan bumi yang kita panggil sebagai perigi. Jadi waktu ni pembakaran berlaku, maksudnya kita bagi dia bergerak lebih laju lagi. Maksudnya roket tu dia akan bakar bahan api itu dengan banyak dan dia akan bergerak lebih laju, maka dia boleh pi lebih tinggi. Maka dia akan menjadi orbit yang kedua ni yang kita panggil tempat orbit pindah Hohmann. Pindah Hohmann. Dan sampai waktu dia sampai ke tempat yang paling jauh, kalau kamu tengok orbit Hohmann ini, iaitu di tempat apogee, kita bagi pembakaran sekali lagi, iaitu dia akan tambah hal laju dia, maka akhirnya dia berjaya masuk ke orbit yang ketiga yang dia akan buat peredaran dia lah, bagi orbit yang ketiga akhirnya. Jadi ini adalah cara penghantaran satelit ke angkasa lepas. Bagi kenderaan pelancar ni, yang roket ni, yang bawa satelit itu, dia ada bahagi kepada dua jenis. Ada dua jenis kenderaan. Satu ialah ELV, iaitu kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja. Maksudnya lepas tu tak guna dah. Dan kita ada satu lagi RLV, iaitu reusable. Boleh guna semula. Iaitu kenderaan pelancar guna semula. Maksudnya selepas ni dia boleh digunakan untuk pelancaran yang seterusnya.
Jadi kita ada ELV, expandable, dengan R iaitu reusable launch vehicle. Okey, jadi ini adalah ELV dengan RLV. Okey. Okey, lepas tu kita tengok bahagian seterusnya iaitu fungsi stesen angkasa antarabangsa iaitu ataupun ISS iaitu International Satellite System. Okey. Space outer space system. Okey, jadi bagi stesen ni ISS ni, okey, dia adalah hasil usaha dari 5 agensi. Okey, 5 agensi iaitu kita ada NASA daripada Amerika Syarikat, Roscosmos Rusia, daripada Jepun, Eropah dengan Kanada. Jadi daripada 5 agensi ni mereka mewujudkan ISS. Okey, ISS ni yang ni ISS di mana tempat ISS ni sebenarnya dia macam hotel ataupun tempat kediaman. Okey, tempat kediaman bagi angkasawan. Jadi angkasawan ni akan berada di sini, okey, dan ni di mana mereka boleh jalankan eksperimen sebab di dalam tu dia ada magma, okey, bagi mereka membuat kajian. Jadi angkasawan bagi Malaysia iaitu Datuk Dr. Sheikh Muzdafar, iaitu dia pernah, okey, dia adalah rakyat Malaysia yang pertama sampai di SSS, iaitu dia berada di sinilah untuk buat eksperimen ataupun buat kajian. Okey. Okey, jadi kalau kamu nak tahu lebih banyak lagi tentang ISS ni, kamu boleh scan barcode ni dan kamu boleh tengok lebih banyak lagi lah berkaitan dengan ISS ni. Okey, seterusnya kita tengok keadaan sifar graviti. Sifar graviti, sifar ialah kosong, tak ada. Maksudnya keadaan sifar graviti adalah keadaan tak ada graviti. Maksudnya kamu kalau tengok aktiviti ni sebagai contoh yang kamu boleh main game ni iaitu indoor skydiving. Okey, iaitu mereka ada tiupan angin yang cukup kuat dan kita boleh terapung di udara. Kalau kita terapung maksudnya nampak macam tak ada daya tarikan graviti. Okey, jadi ini kita panggil sebagai sifar graviti. Okey, lepas tu seterusnya kita tengok kaedah menjejaki stesen angkasawan iaitu kekerapan ISS, okey, mengorbit bumi dalam tempoh sehari dapat dihitung dengan maklumat. Okey, sebenarnya bagi ISS ni yang International Space System ni, iaitu dia adalah dia orbit bumi ya, sebenarnya 90 minit dia sudah orbit satu bulatan. Maksudnya dia sudah orbit bumi dalam satu bulatan tu, satu orbit tu, lengkap satu orbit tu dia hanya ambil 90 minit. Okey, jadi maksudnya sehari kita ada 24 jam. Jadi kita dapati bahawa bagi ISS ni dia putar ataupun orbit bumi lebih kurang 16 kali dalam sehari. Okey, sehari itu dia orbit bumi sebanyak lebih kurang 16 kali. Okey, jadi ini adalah berapa kalilah ISS ni orbit. Okey, lepas tu kita tengok bahagian yang terakhir iaitu bagi 9.1 ni iaitu kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Okey, ini adalah gambar yang ditangkap. Okey, iaitu kita dapati bahawa apakah kesan dia? Satu, kesan bahan buangan di angkasa lepas. Macam kita ada buang sampah, okey, bahan buangan. Ataupun kita panggil space junk, okey, sampah lah yang berada di angkasa. Yang semakin bertambah. Yang kamu nampak ni, nampak banyak sampah. Okey, sebenarnya ini kenapa boleh dapat begitu banyak space junk? Iaitu dia adalah daripada satelit yang tidak berfungsi dah, okey, yang tak guna dah. Bahagian ELV yang tadi yang kenderaan pelancar tadi, okey, yang expendable, maksudnya dia guna sekali saja. Mereka sudah tinggal di situ. Sepehan satelit yang hasil daripada pelanggaran. Jadi mungkin satelit itu berlanggar dan dia ada sepehan. Roket yang habis dibakar dan sebagainya. Jadi ini adalah bahan buangan yang kita panggil sebagai space junk.
Jadi menurut pemerhatian yang dibuat oleh pihak pemantau space junk daripada NASA, iaitu 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit rendah LEO merupakan bahan buangan. Kebanyakan berada di LEO. Semakin banyak space junk, semakin tinggi risiko pelanggaran orbit. Maksudnya satelit. Jadi maksudnya satelit yang berguna, mereka mungkin berlanggar dengan space junk ni. Hal ini yang juga menerangkan bahawa satelit cuaca sebagai contoh GEOS lazimnya berubah orbit. Jadi dia kena ubah-ubah orbit dia beberapa kali supaya mengelakkan pelanggaran dengan space junk. Jadi ini menjadi masalah kepada kajian angkasa lepas. Yang B, peningkatan aktiviti penyelidikan. Jadi kemajuan dan perkembangan dalam teknologi angkasa lepas telah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dan pelbagai bidang seperti kesihatan manusia, respon terhadap perubatan dan bencana cuaca. Jadi maksudnya kita dapati semakin banyaklah aktiviti ataupun kajian dibuat untuk mengkaji tentang angkasa lepas. Jadi itu saja untuk hari ini yang 9.1 satelit. Jadi kita akan sambung lagi untuk 9.2.